Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta BGS 220 untuk sesi pembentangan kumpulan anda pada pagi ini. Okey. Jadi pada hari ini kumpulan BGS 220 ataupun nama kumpulan anda ialah Youth Smart, macam itulah ejaannya, kan. Okay, akan membentangkan projek kamu yang bertajuk Guru Bahasa Melayu. Okey. Jadi sebelum anda semua membentangkan pembentangan projek anda ini, saya ingin memperkenalkan guru penilai yang akan menilai persembahan pembentangan anda, iaitu saya sendiri, Cikgu Hasnan Salim, dan juga Cikgu Noh Haiza akan menjadi guru penilai untuk sesi ini. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan BGS 220 untuk menyampaikan ataupun untuk membentangkan projek anda. Dipersilakan. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya merupakan wakil daripada kumpulan BGS 220 USMAT ingin membentangkan tentang projek e-book kami iaitu Eksplorasi Kerjaya yang mengkhususkan dalam bidang kerjaya perguruan dalam bahasa Melayu. Baiklah. Okey. Bagi melaksanakan projek e-book kami, kumpulan kami terdiri daripada 8 orang iaitu Muhammad Faiz Hamzah bin Fansuri, Nur Alia Afika binti Muhammad Safian, Nur Felicia Umairah binti Hazrami, Nurul Abidah binti Muhammad Azmi dan saya sendiri iaitu Adibah Maisara binti Azman, kemudian Alia Ahriza binti Muhammad Hafiz, Ayu Afnidah binti Anam dan Nur Wafri Danish bin Nur Nirwandi. Seterusnya, objektif bagi kumpulan kami ialah projek kami akan mengingatkan masyarakat bahawa bidang perguruan dalam bahasa Melayu merupakan bidang yang tidak kurang hebatnya seperti bidang dalam sains dan teknologi. Seterusnya, menerangkan peranan-peranan sebagai seorang guru bahasa Melayu dan dapat menarik minat murid untuk menguasai bidang dalam bahasa. Kemudian, memupuk semangat cinta akan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu dengan menceburi bidang bahasa. Dan akhir sekali, dengan terhasilnya e-book ini, murid-murid akan dapat memahami dengan lebih tentang tugas-tugas kerjaya seorang guru bahasa Melayu. Seterusnya, sasaran kumpulan kami dalam melaksanakan projek ini ialah semua pelajar SMK Taman Keramat, semua pelajar di sekolah menengah dan rendah, dan e-book ini dapat menambah ilmu dan minat untuk menceburi kerjaya dalam bidang perguruan perkhususan bahasa Melayu. Dan akhir sekali, e-book ini dapat membantu menjelaskan tentang kerjaya seorang guru yang dipandang mudah di mata-mata masyarakat dan pelajar. Berikut merupakan sasaran bagi kumpulan kami. Berikutnya, gambar-gambar dan caption di bawah menunjukkan carta organisasi kumpulan USMAT kami iaitu BGS 220. Terdiri daripada Cikgu Marlana binti Idris, guru penyelia kami, dan Cikgu Rafidah binti Musa juga merupakan guru penyelia kami. Dan Adibah Maisara binti Azman merupakan ketua projek iaitu saya sendiri, dan pembantu saya penolong ketua projek Nur Alia Afika binti Muhammad Safian. Seterusnya, setiausaha projek merupakan Alia Hariza binti Muhammad Hafiz, bendahari projek merupakan Muhammad Faiz Hamzah bin Fansuri, dan Ayu Afnidah binti Ana merupakan AJK 1 dan pembantunya AJK 2 Nur Wafri Danish bin Nur Nirwandi. Dan seterusnya, AJK yang ketiga dan keempat merupakan Nurul Felicia Umairah binti Hazrami dan Nurul Abidah binti Muhammad Azmi. Bagi menjayakan projek kami telah melakukan beberapa skop tugasan untuk membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan kami.
agar projek e-book kami dapat dilaksanakan dengan sempurna dan teratur. Berikut merupakan contoh skop tugasan yang telah diagihkan. Baiklah, yang pertama, saya sendiri akan menyediakan paparan pembentangan, kemudian mengumpul maklumat biodata ahli kumpulan dan mengumpul semua tugasan ahli kumpulan dan manual e-book eksplorasi kerjaya seorang guru bahasa Melayu dan membuat penerangan ringkas mengenai projek. Seterusnya, penolong ketua projek turut menyumbang dalam menghasilkan projek e-book ini, iaitu dengan menyemak paparan pembentangan dan menyatakan pengenalan kerjaya pilihan kami. Seterusnya, setiausaha projek turut menyumbang tenaga dalam menyediakan pengenalan kerjaya pilihan dan membahaskan risiko dan cabaran bagi kerjaya sebagai guru bahasa Melayu. Berikutnya, bendahari menyumbang tenaga dalam mencari maklumat untuk setiap penerangan projek, kemudian membuat rujukan bagi setiap perkembangan projek yang akan dijalankan. AJK juga tidak kurangnya dalam menyumbang untuk menjayakan projek kami. Contohnya, AJK 1 telah menyumbang tenaga dalam membina carta organisasi kumpulan, menyatakan peluang pekerjaan sebagai guru bahasa Melayu di Malaysia pada masa hadapan. Dan AJK kedua pula mencari maklumat untuk penerangan projek, membuat rujukan bagi setiap perkembangan projek yang dijalankan. Dan AJK ketiga menyumbang tenaga dalam menyenaraikan harapan terhadap projek yang dijalankan dan menyediakan skop tugasan kerjaya sebagai seorang guru. Dan akhir sekali, AJK yang keempat akan menyatakan impak kepada projek yang akan dijalankan dan bakal merangka rumusan keseluruhan daripada projek kami. Seterusnya, berikut merupakan penerangan ringkas tentang projek e-book kami. Pertama, mengapa kami memilih projek ini? Tujuan kami memilih projek ini ialah untuk menambah sifat ingin tahu yang mendalam tentang kerjaya seorang guru bahasa Melayu. Yang kedua, mengapa kami yakin boleh membuat tajuk ini dengan sempurna? Yang pertamanya, setiap tugasan mampu dilaksanakan dan mempunyai sumber yang diyakini. Berikutnya, mengapa daripada mana sumber info projek kami? Melalui sumber internet dan sumber manusia, kami mendapatkan maklumat untuk melaksanakan projek ini. Seterusnya, bagaimana projek kami dibuat? Projek kami dibuat adalah melalui PowerPoint. Dan akhir sekali, apa perancangan dan siapa yang bakal terlibat dalam projek e-book kami? Pertama sekali, perancangan kumpulan kami ialah untuk menerangkan ciri-ciri seorang guru dan menarik minat murid yang meminati bidang bahasa dan kesusasteraan untuk terus meneruskan cita-cita mereka menjadi seorang guru bahasa Melayu. Penglibatan bagi projek ini ialah semua ahli kumpulan BGS 220, USMAT dan 2 orang cikgu penyelia kami iaitu Cikgu Marlana binti Idris dan Cikgu Rafidah binti Musa daripada SMK Taman Keramat, dan sumber kami bagi menjayakan projek ini iaitu Cikgu Zubaidah binti Muhammad Nur daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampan. Berikut pula merupakan impak daripada projek kami. Yang pertama, impak daripada projek ini kepada diri sendiri, iaitu daripada ahli-ahli kumpulan kami sendiri. Pertamanya, projek e-book ini akan
memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan kami. Dan seterusnya, projek e-book ini akan merapatkan hubungan persahabatan antara yang muda dan yang tua di dalam ahli kumpulan kami. Dan akhir sekali, projek e-book kami akan menjadikan kami lebih untuk menghormati keputusan setiap orang yang mengemukakan pendapat. Berikutnya, impak projek kami kepada rakan ialah rakan dapat memahami kerjaya seorang guru dengan lebih mendalam dan dapat membantu rakan memperbaiki sikap apabila mereka berhadapan dengan guru. Seterusnya, rakan juga dapat menjaga tingkah laku dengan guru. Dan akhir sekali, impak projek ini kepada rakan dapat mengetahui laluan kerjaya sebagai seorang guru. Seterusnya, impak projek kepada sekolah kami. Impak projek e-book kepada sekolah kami ialah yang pertama, projek e-book ini dapat memberi impak kepada sekolah kami dengan dapat memupuk sifat menghormati dan memahami perasaan guru dengan lebih dalam kalangan pelajar di sekolah. Seterusnya, menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menyeronokkan. Dan akhir sekali, mudah memahami tajuk yang dipelajari. Berikutnya, impak projek kepada masyarakat. Yang pertama, projek kami dapat memberi impak kepada masyarakat dengan membantu masyarakat menghargai bidang perguruan sebagai kerjaya pada masa akan datang dan melahirkan generasi yang bersopan santun antara satu sama lain kerana peradaban dan kata tuturnya yang terjaga hasil daripada impak projek kami. Baiklah, sehubungan dengan itu, projek kami menaruh harapan yang tinggi dalam projek ini. Ahli-ahli kumpulan menaruh harapan yang tinggi dalam penghasilan projek ini. Berikut merupakan harapan dalam projek e-book kami. Kami berharap agar projek ini dapat memberi panduan kepada rakan-rakan yang ingin meneruskan kerjaya sebagai seorang guru bahasa Melayu pada masa hadapan. Kami juga berharap projek ini dapat membuka minda para pelajar tentang kepentingan kerjaya sebagai seorang guru bahasa Melayu pada masa akan datang dan selama-lamanya. Kerana tanpa guru bahasa, kita tidak mampu untuk menulis dan bertutur dengan fasihnya. Oleh itu, harapan kami selepas rakan-rakan kami membaca e-book ini ialah dapat menambah ilmu mengenai kerjaya seorang guru bahasa Melayu. Seterusnya, kami berharap rakan-rakan kami mampu untuk menggapai cita-cita sebagai seorang guru bahasa Melayu dengan cemerlang selepas pembacaan e-book kami. Dan kesimpulannya, melalui pelaksanaan projek e-book ini, kami dapat memperkukuhkan semangat berpasukan antara kami dan hubungan persahabatan menjadi lebih akrab berbanding sebelumnya kerana kami berpeluang meluangkan masa antara ahli kumpulan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan BGS 220. Dipersilakan Cikgu Nurhaiza. Okey, Assalamualaikum semua. Pertama, Assalamualaikum, salam sejahtera. Tahniah pada kumpulan ini kerana telah berjaya membuat pembentangan eksplorasi kerjaya guru bahasa Melayu dengan baik ya. Tahniah. Okey, pertama cikgu nak cakap mengenai objektif. Objektif dinyatakan dengan jelas. Ada tentang untuk diri dan untuk murid lain dan juga untuk masyarakat. Sasaran juga jelas ya, ada sesuai untuk sekolah sendiri dan juga untuk sekolah lain. Carta organisasi menarik, tetapi carta organisasi anda tak buat dalam bentuk carta ya. Anda letakkan
semua sekali dalam satu slide dengan 2 slide, maksudnya tidak ada guru penasihat dulu, lepas tu setiausaha, lepas setiausaha bendahari ke, lepas tu baru ada AJK kita kena buat dalam bentuk carta lah sebab dia minta carta ya. Okey, itu sajalah. Okey. Kemudian dari segi skop tugasan jelas peranan setiap orang. Penerangan projek pun jelas ya, sebab cikgu pun suka anda nyatakan terus sumber personalian yang ada, nama sekali ya. Okey. Impak diri sendiri, impak sangat berguna, sangat terperinci, dijelaskan kepada setiap personel ya. Maknanya impak diri ada 3, impak rakan pun ada 3 ya. Sangat menarik ya apa yang kamu buat tentang impak ni. Dan kemudian akhir sekali harapan. Harapan anda dapat nyatakan dari segi ilmiah dan juga dari segi psikososial, iaitu bagaimana dia dapat mengeratkan persahabatan antara kamu ya. Menarik ya. Okay, tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Okey, terima kasih Cikgu Nurhaiza. Okey, di pihak saya pula, dari segi susun atau slide, okey, tak ada masalah, cantik, simple dan tak terlalu crowded, tak terlalu serabut pada pandangan saya. Bila saya tengok pun kita tahulah apa yang kita nak tengok. Okey, cuma ada beberapa susun atur dalam tu perlu ditambah baikkan lagi. Sebagai contoh, bahagian objektif tadi, cuba tengok balik bahagian objektif, tunjuk sikit. Dalam bahagian objektif, bila kamu present tadi, dia punya bawah tu dia jadi ke bawah sangat now. So, cantiknya kalau grafik tu dapat disusun dalam bentuk berturut-turut. Sebab kena faham, objektif ni objektif yang berturut-turut. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Contoh macam tu lah. Okay, so orang akan nampak 1, 2, 3 dan 4 macam tu. Objektif tak sesuai ataupun untuk dibuat dalam bentuk yang macam ini. Sebab kalau bentuk macam ni, kalau kita ada relationship punya perkara boleh lah. So pengambilan pemilihan orang kata smart, orang kata kalau dalam PowerPoint dia punya poin-poin benda macam ni kena bentuk betul juga. Smart chart dia kena betul supaya tak ganggu, orang kata tak ganggu lah. Okay, so itu dari segi objektif dia memang okay, tak ada masalah, cuma perlu ditambah baikkan lagi. Okay, sebab kita nak yang boleh diukur dan yang boleh dinilai. Okay, perlu relate dengan orang kata relate, kalau boleh sepatutnya relate kepada objektif pembuatan e-book ni. Okay, sebagai contoh, objektif e-book ini adalah untuk memberi pencerahan tentang kerjaya ini. Okay, nombor 2 mungkin e-book ini dilaksanakan, dibuat adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada semua pelajar tentang ini. Benda tu dah ada dah, cuma perlu ayat dia tu perlu dicantikkan lagi. Sebab objektif terus relate, terus fokus pada objektif. Tak perlu dengan terhasilnya e-book ini murid-murid dapat, tak perlu. Terus buat dalam bentuk point. Nombor 1, memahami dengan lebih jelas tentang tugas-tugas kerjaya. Okey, yang nombor 2, menerangkan peranan. Okey, nombor 3, memupuk semangat cinta. Terus macam tu. So tak perlu ayat-ayat yang panjang-panjang tu. Sebab kita nak tengok terus direct objektif dia. Okey. Skop tugas jelas, tak ada masalah. Cuma dalam skop tugas tadi saya ada nampak satu perkataan yang saya macam bahas. Wah, hebat juga kena membahaskan risiko dan cabaran tu. So saya rasa kita bukan nak membahas kat sini. So kita nak lebih kepada nak menerangkan. Okay? So cantiknya kalau kita membuat penerangan tentang risiko dan cabaran. Macam tu. Okay? Kalau nak bahas ni, maksudnya kamu kena ada seorang lagi, bila siapa yang baca dia kena bahas balik. Itu maksudnya. Okay? Kalau bahas. So penggunaan tata bahasa juga sangat penting. Nama pun guru bahasa Melayu kan, dia punya objektif. So dia punya tajuk, maka kena banyak buat rujukan dengan guru bahasa Melayu juga. Tentang dari segi susun atur, tata bahasa dan sebagainya. Okay? Saya masih lagi tak nampak dekat skop tugas tu siapakah orang yang bertanggungjawab untuk mencari bahan berkaitan dengan trait personality dan juga trait minat kerjaya. Boleh tambah nanti dalam selepas habis presentation ni, buat sedikit penambahan siapa yang bertanggungjawab untuk mendapatkan maklumat tentang trait personality dan juga trait minat kerjaya ini. Okay? Point jika bernombor, pastikan ada yang nombor seterusnya. Sebagai contoh, next slide. Slide yang seterusnya. Saya rasa tadi dalam slide mana ya? Ni, betul, penerangan. Kalau
nak tulis nombor, make sure ada beberapa point. Okay, kalau satu je point, jangan tulis nombor. Terus je. Kenapa memilih projek ini? Terus sifat ingin tahu yang dalam, tak payah nombor satu tu. Itu kena perbetulkan. Okay. So kalau ada nombor, make sure kena ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. So point yang banyak, kalau ada beberapa point boleh letak nombor. Kalau tidak, just sekali je. Kalau macam ni tak nampak dia kat sini nombor 1. So nombor 2 apa? Nombor 3 apa? Tak ada. Okay. Kalau nak buat satu saja. Senang. Okay. Sama ada dalam bentuk point yang dash tu pun boleh, ataupun biarkan tak payah dash pun tak apa, sama je. Okay. Kena ada hubung kait lah. Okay. So melalui sumber internet dan sumber manusia. Sumber manusia itu saya rasa macam tak kena ayat dia. Kena tambah baik lagi. Okay. Baik. Dari segi perancangan tadi yang terlibat, okay, kamu ada personalia, tapi personalia itu tidak di-highlightkan. Okay. Kena masukkan dalam orang kata dalam penerangan, Cikgu Zubaidah binti Muhammad Nur, siapa cikgu ni? Okay, daripada mana, sekolah mana, apa tugas dia, apa jawatan dia, berapa lama dia dah jadi guru bahasa Melayu. So, highlightkan benda tu, barulah kita akan nampak, personalia yang kamu pilih ni memang bagus dan memang layak untuk dijadikan sebagai bahan rujukan. Itu yang kita nak sebenarnya, highlightkan personalia tu sendiri. Okay. Okay, ejaan juga perlu disemak. Banyak ejaan yang saya tengok ada yang salah, ada yang silap, so kena semak balik. Okay, bahagian impak dan harapan. Impak, okay, tak ada masalah, jelas. Okay, macam saya kata lah, susun, saya ni orang yang digit sikit. Susun atur tu kena cantik lah. 1, lepas tu ada jarak sikit. Nombor 2 tu ada jarak sikit dia punya tu. So kalau macam ni dia nampak tak cantik. So kalau guna PowerPoint, ada kan dia punya setting supaya benda tu nampak lebih cantik. Okay. So kalau nak jarak tu make sure jarak-jarak yang sama macam itulah. Okay. Impak tu saya nampak okey je. Cuma saya punya pandangan, kalau boleh biar nampakkan sikit benefit ataupun impak tu kepada rakan-rakan dan sekolah tu yang boleh direlatekan dengan objektif ataupun yang boleh dikaitkan dengan projek ini. Okey, macam rakan ni ialah memahami kejayaan, dah betul dah, membantu rakan membaiki sikap kepada apabila berhadapan dengan guru tu. Saya tak nampak relate-nya dengan dengan ibu, dengan penghasilan ibu ni. Tapi mungkin dia dari segi orang kata apa, belakang tabir tu, ya mungkin betul lah. Cuma untuk impak ni dapat disusun dengan lebih cantik, dengan lebih baik lagi, barulah kita akan nampak yang sebenarnya berimpak tinggi atau tidak sebenarnya lah. Okay. Tapi secara overall tak ada masalah, cuma perlu disusun dengan lebih baik lagi lah ini. Okay. Harapan, last sekali harapan. Okay, untuk harapan ni saya minta kalau boleh buat dalam bentuk point. Tak perlu buat dalam bentuk yang macam seolah-olah karangan ni, tak perlu. Dia dah buat, kamu dah buat bentuk point dah, tapi terlalu banyak benda dalam tu yang kamu tulis. Mungkin kami berharap agar projek ini dapat memberi panduan, tak perlu. Mungkin terus dash, beri panduan kepada rakan-rakan tentang kejayaan. Okay. Dash yang nombor 2 mungkin membuka minda pelajar. Macam tu. So buat dalam bentuk point-point yang ringkas supaya mudah untuk dibaca. Okay. Sebab kalau banyak perkataan macam ni pun, saya pun tadi bila saya nak baca, sebenarnya apa yang harapan yang kamu nak sebenarnya. Macam tu. Tu yang kita kena tambah baik. So saya rasa tak ada masalah dengan yang dibentangkan oleh kumpulan ini. Dan saya ingin mencadangkan kepada guru penilai bahawa projek ini kita boleh luluskan dengan sedikit minor correction, dengan sedikit pindaan lah. Okay. Boleh diluluskan, tak ada masalah. Maksudnya anda boleh teruskan laksanakan projek ini, tak ada masalah. Dan seterusnya apa yang perlu kamu buat adalah kena buat sedikit penambahbaikan, kena adjust mana yang kami komen tadi, adjust je mana yang perlu ada. Lepas tu dah siap, hantar kepada guru penasihat kamu. Guru penasihat akan hantar slide ini kepada saya untuk saya buat semakan akhir, dan kalau tak ada masalah, kita akan terus simpan, compile dan angkat ke peringkat yang lebih baik, lebih tinggi lagi lah. So nanti guru penasihat kamu akan hanya send kepada setiausaha link sinopsis yang mana kamu kena isi untuk kegunaan kami nantilah. Okay, so tak ada masalah, dah boleh selesaikan buat projek ni. Maknanya nanti projek ni terus buat, siapkan, dan bila dah siap nanti, bila dah ada tarikh untuk hantar, kamu perlu hantar sajalah. Okay,
dan juga nanti kita ada buat sesi prasemakan lah untuk tengok balik semua dah lengkap ke tidak. Okay. So saya rasa di pihak kami tak ada masalah. Saya nak ucapkan tahniah Syahbaz kerana telah berjaya melaksanakan apa yang telah dinyatakan pra-projek dengan baik. Lulus pun, so lulus dengan baik dan boleh laksanakan dengan baik. So saya ucapkan tahniah lagi sekali dan saya nak ucapkan juga terima kasih di atas kesanggupan dan kesediaan kamu untuk membentangkan sesi pada hari ini, dan saya harap untuk sesi-sesi yang seterusnya sekiranya ada dapat ditambah baikkan lagi lah cara pembentangan dan sebagainya untuk kebaikan diri sendiri. Okay, so itu saja di pihak saya. Sekian, wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.